Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang kita akan masuk bab 2 iaitu respirasi. Jadi yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan sistem respirasi. Okey, apa itu sistem respirasi? Okey, sistem respirasi kamu dah pernah dengar semasa kamu belajar sel pada tingkatan 1. Jadi sistem respirasi adalah sistem yang membantu badan kita, yang membantu kita bernafas. Sistem kita panggil sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang membantu badan kita untuk bernafas. Jadi apa itu pernafasan? Okey, pernafasan merupakan proses menyedut udara. Okey, kita sedut udara ataupun kita menarik nafas dan juga kita menghembus nafas oleh peparu. Jadi ini kita panggil proses pernafasan. Proses pernafasan adalah proses menarik nafas dan juga menghembus nafas. Jadi sistem yang membantu adalah sistem respirasi. Okey, kita lihat organ-organ dalam sistem respirasi. Okey, yang pertama kita ada lubang hidung. Okey, lubang hidung di bahagian hadapan ni. Okey, dia di dalam hidung kita panggil rongga hidung sebab dia berongga. Okey. Kemudian tekak kita bahagian atas. Okey, bahagian atas tekak kita panggil pharynx. Okey, di bahagian bawah sebelum sampai ke trachea adalah larynx. Okey, bahagian permulaan trachea kita panggil larynx. Okey, jadi atas pharynx, bawah larynx, dan kita ada epiglottis. Okey, epiglottis ni kita nanti saya akan terangkan apa kegunaan epiglottis. Epiglottis dia berada di belakang tekak. Okey, di bawah tekak sini. Okey. Kemudian selepas trachea, okey, trachea dia akan ada dua bronchus. Okey, trachea akan ada dua bronchus. Okey, dua bronchus ini bersambung dengan trachea. Okey, jadi dua bronchus ataupun dua cabang akan setiap satu cabang adalah untuk satu peparu. Jadi manusia ada dua peparu. Okey, kemudian bila dah sampai bronchus, okey, selepas bronchus kita ada bronchiole. Okey, jadi bronchiole ini cabang-cabang yang lagi halus. Okey, ini adalah bronchus. Jadi cabang-cabang yang lagi halus ini, yang kecil ini macam ranting kayu ini kita panggil bronchus. Okey, kemudian di hujung bronchus, di hujung-hujung bronchus adalah macam anggur ini adalah alveolus. Okey, kemudian kita ada diafragma di bahagian bawah yang mengasingkan bahagian atas badan, okey, atau bahagian peparu dengan bahagian perut di bahagian bawah. Okey, kita ada diafragma. Okey, okey, jadi yang di sebelah kanan, okey, mana tangan kanan? Okey, di sebelah tangan kanan, okey, tangan kanan, okey, kalau kita tangan kanan dalam gambar merupakan sebelah kiri. Okey, jadi sebelah kanan kita merupakan sebelah kiri dalam gambar. Okey, kita anggap gambar ini menghadap kita. Jadi gambar ini menghadap kita. Jadi kalau kamu pusingkan badan, jadi bahagian kanan kita sama seperti bahagian kanan gambar. Okey, jadi kalau kita menghadap gambar, bahagian kanan kita merupakan bahagian kiri dalam gambar. Jadi bahagian kanan kita dalam gambar peparu kiri, sebab paru kiri berada di sebelah kanan kita. Dan peparu kanan, okey, adalah berada di sebelah kiri kita. Okey, itu kamu kena ingat perbandingan antara gambar. Okey, kita nak sebut kalau dalam gambar mana kita nak sebut kanan, mana kita nak sebut kiri, dia berlawanan. Kalau kita menghadap gambar dia berlawanan lah. Okey. Okey, apa lagi di sini? Okey, di antara ini tulang-tulang, okey, tulang sangkar rusuk. Okey, tulang rusuk ini, di antara tulang-tulang rusuk ini ada otot. Okey, di antara tulang-tulang rusuk ini ada otot yang kita panggil otot interkostal. Okey, jadi otot interkostal adalah otot-otot di antara tulang rusuk. Jadi semua tulang rusuk ini kita panggil sangkar rusuk. Okey, bila gabungan semua rusuk ini kita panggil sangkar rusuk sebab dia seperti satu sangkar. Okey. Okey, boleh kalau ada soalan nak tanya boleh tanya dalam grup. Okey, seterusnya adalah laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Jadi mekanisme pernafasan kita lihat laluan udara. Jadi udara daripada persekitaran, bagaimana udara itu masuk ke dalam badan kita. Okey, apabila kita menarik nafas, dan bagaimana juga udara daripada dalam badan kita akan keluar bila kita menghembus nafas. Okey, jadi laluan udara adalah bermula daripada lubang hidung. Jadi udara di persekitaran akan masuk dalam badan kita melalui lubang hidung. Okey, kemudian dia akan masuk ke rongga hidung. Okey, dia akan melalui pharynx. Okey, di bahagian atas tekak.
Okey, larynx, permulaan trachea, larynx, kemudian melalui trachea, melalui bronchus, kemudian bronchiole dan alveolus. Okey, daripada alveolus inilah dia akan meresap ke dalam darah. Okey, akan berlaku pertukaran, nanti saya akan ajar berlaku pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, nanti kita akan belajar. Okey, jadi ini adalah mekanisme pernafasan. Okey, udara daripada persekitaran akan masuk melalui lubang hidung dan akhir sekali sampai ke alveolus. Kalau udara keluar daripada alveolus akan bergerak semula keluar melalui lubang hidung. Okey, itu kita panggil mekanisme pernafasan. Okey, kita lihat pula apa yang berlaku apabila kita menarik nafas. Okey, sekarang cuba kamu tarik nafas dan kemudian hembus. Okey, cuba lagi sekali masa kamu nak cuba tarik nafas itu, cuba kamu perhatikan. Okey, sama ada udara masuk dahulu dalam hidung ataupun tulang dada kita dahulu yang bergerak. Okey. Okey, boleh? Okey. Okey, bagaimana berlakunya proses menarik nafas? Okey, yang pertama adalah otot interkostal. Okey, kita tahu bahawa okey, tadi saya dah sebut di antara tulang-tulang rusuk ini ada otot interkostal. Jadi otot interkostal akan mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Jadi otot interkostal, okey, otot interkostal yang ada di sini dia akan mengecut. Mengecut itu maksudnya dia memendek. Okey, bila dia jadi memendek, okey, otot interkostal akan mengecut. Okey, otot interkostal mengecut maksudnya dia memendek. Jadi bila otot interkostal ini memendek, okey, dia akan menarik sangkar rusuk ini ke atas. Okey, dia akan menarik tulang-tulang rusuk ini bergerak ke atas. Jadi itu menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Sebab itu otot interkostal ini mengecut, dia memendek dan tulang-tulang rusuk ini jadi semakin dekat antara satu sama lain. Jadi menyebabkan sangkar rusuk ini bergerak ke atas dan keluar. Okey, dia bergerak ke atas dan keluar. Jadi bila dia bergerak ke atas dan keluar, okey, dalam masa yang sama, okey, diafragma ini juga akan mengecut. Jadi bila mengecut dia jadi semakin pendek. Jadi bila jadi semakin pendek dia akan melepeh, dia akan bergerak ke bawah dan jadi lebih lepeh. Ini lebih pendek. Okey, dia akan mengecut dan bergerak ke bawah dan akhirnya menjadi lepeh. Jadi bila sangkar rusuk dah bergerak keluar dan diafragma ini juga dah bergerak ke bawah, isi padu rongga toraks ataupun isi padu dalam dada kita bertambah. Okey, isi padu dalam dada bertambah. Jadi bila isi padu rongga torak bertambah, tekanan dalam sangkar rusuk akan berkurang. Jadi tekanan akan berkurang. Jadi kalau kita bandingkan tekanan dalam rongga toraks dengan tekanan di persekitaran, okey, tekanan di persekitaran lebih tinggi berbanding tekanan dalam rongga toraks. Jadi bila ada perbezaan tekanan, okey, akan ada satu daya yang wujud yang akan menolak udara daripada persekitaran masuk melalui hidung ke dalam rongga toraks yang tekanannya lebih rendah. Okey. Okey, bila jadi tekanan dalam ini lebih rendah, tekanan di luar lebih tinggi menyebabkan udara ditolak masuk ke dalam hidung dan ke dalam rongga toraks. Jadi itulah berlakunya proses menarik nafas. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya adalah saya pergi kepada ini dalam ayatnya. Okey, bergerak ke atas dan keluar, otot diafragma mengecut, menarik diafragma bergerak ke bawah. Okey, ini saya dah beritahu tadi juga. Okey, pergerakan sangkar rusuk menyebabkan rongga torak lebih besar, okey, ataupun isi padunya bertambah. Okey, tekanan dalam rongga torak berkurang. Okey. Okey, tekanan udara di luar yang lebih tinggi maksa udara masuk ke dalam peparu. Okey, boleh? Jadi ini dibuat tambah, ini maksudnya tekanan di luar lebih tinggi, negatif ini tekanan di dalam lebih rendah menyebabkan udara masuk ke dalam. Okey? Boleh faham? Okey, seterusnya adalah proses menghembus nafas. Okey, jadi ini semua saya nak akan bersalin. Ini salin nota.
Okey, ini tak payahlah. Okey, ini kena salin. Okey, ini kena label dalam buku SPS nanti. Okey, ini kena salin. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada proses menghembus nafas. Okey, proses menghembus nafas. Okey, bila kita nak hembus nafas, bukan macam mana kita nak tolak udara itu keluar. Okey, kita tak boleh tolak macam itu saja. Jadi perlu berlakunya macam tadi perbezaan tekanan di dalam rongga torak dengan juga tekanan di persekitaran. Jadi apa yang otot kita buat, apa yang berlaku dalam badan kita. Okey, kalau tadi otot interkostal akan mengecut dan menarik sangkar rusuk ke atas. Jadi sekarang ni cuba kamu tarik nafas. Okey, kita rasa dada kita macam penuh. Okey, sangkar rusuk bergerak ke atas. Okey, otot interkostal kita mengecut. Okey, sekarang ni kita nak bawa turun, kita nak kecilkan ruangan dalam rongga toraks. Jadi sangkar rusuk mesti bergerak ke dalam dan ke bawah. Jadi apa yang berlaku, otot interkostal ini akan mengendur menjadi lebih panjang. Jadi bila menjadi lebih panjang, jarak-jarak di antara tulang rusuk ini menjadi semakin jauh dan menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey. Okey, kemudian dalam masa yang sama juga, okey, otot diafragma ini juga mengecut ataupun menjadi lebih panjang. Jadi bila menjadi lebih panjang, dia terpaksa bergerak ke atas, dia jadi melengkung ke atas. Jadi bila ini dah melengkung ke atas, sangkar rusuk juga sudah bergerak ke dalam, isi padu rongga toraks akan berkurang. Jadi bila isi padu rongga torak berkurang, udara dalam dada tadi banyak, okey, menyebabkan tekanan di dalam rongga torak menjadi lebih tinggi. Okey, menjadi lebih tinggi berbanding dengan di luar. Okey. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, bila ada perbezaan tekanan, udara akan dipaksa bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi rongga torak ini tekanan tinggi, jadi bila isi padu berkurang, tekanan akan jadi tinggi. Okey, jadi udara akan bergerak daripada tekanan tinggi dalam rongga toraks bergerak ke luar. Okey, di mana tekanan udara di luar ini lebih rendah berbanding di dalam rongga toraks. Okey, boleh? Okey, otot interkostal mengencut dan mengendur, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, saya terangkan. Otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga torak mengecil dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga torak bertambah. Okey, tekanan udara lebih tinggi dalam peparu menolak udara keluar. Okey, jadi ini kamu salin. Okey, tadi saya nak terangkan berkenaan dengan epiglottis. Okey, epiglottis dia berada di bawah tekak sini. Jadi kita tahu bahawa salur pernafasan kita, okey, salur pernafasan bersambung. Okey, salur pernafasan dengan juga tempat kita makan. Okey, mulut kita dengan hidung dia bersambung di belakang. Okey, dia bersambung. Jadi bila bersambung, contohnya bila kita makan, okey, bila kita makan, berkemungkinan makanan tadi akan masuk ke dalam trakea. Jadi boleh menyebabkan kemudaratan kepada peparu. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, kita tahu bahawa peparu dia bersambung, trakea ini akan bersambung ke peparu, dan manakala esophagus pula akan bersambung dengan perut. Jadi bila kita makan, okey, udara boleh masuk dalam perut, tak ada masalah. Okey, jadi yang akan jadi masalah apabila makanan masuk ke dalam peparu. Jadi apa yang berlaku? Okey, bila kita menelan, okey, cuba kamu telan. Okey, bila kita telan, menelan air liur ataupun menelan makanan, okey, jika kamu perasan, okey, tekak kita seperti bergerak ke dalam dan ke atas. Okey, cuba telan air liur. Okey, kita akan rasa ada pergerakan. Okey, kita akan rasa ada pergerakan pada tekak. Jadi inilah bila kita menelan, okey, epiglottis. Okey, ini epiglottis, dia bergerak ke bawah. Okey, dia bergerak ke bawah, dia jatuh ke bawah. Okey, bila epiglottis dia jatuh ke bawah di sini, dia menutup sebelah trakea. Jadi bila dia bergerak ke bawah, dia akan menutup trakea. Jadi bila dia menutup ke trakea, makanan atau bolus yang kita dah kunyah akan masuk ke dalam esophagus dan terus ke perut. Jadi bila kita dah habis menelan, okey, kita kembali ke keadaan asal, dan epiglottis bergerak ke atas dan trakea akan terbuka.
Okey, bila kita tarik nafas, cuba bandingkan bila apa perbezaan apabila kamu tarik nafas dan juga menelan air liur. Okey, cuba buat sekarang. Kita tarik nafas dulu. Okey, bila kita tarik nafas, tak ada apa-apa yang berlaku pada tekak kita. Tangan cuba pegang tekak. Jadi bila kita tarik nafas, tak ada apa yang berlaku pada tekak. Tapi bila kita menelan makanan, cuba telan air liur. Okey, kita rasa pergerakan pada tekak. Okey, di mana pergerakan epiglotis untuk menutup trachea. Okey, jadi itu adalah tindakan epiglotis semasa menelan bolus dan juga menarik nafas. Okey, jadi ini kamu kena salin lah. Okey, salin. Ini juga salin.